Al-Azhar Asy-Syarif Darul Iman, Muhammad Zaini Muhammad Nur berkata, institusi di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JIHAD itu amat penting dalam meningkatkan kemahiran pelajar berbahasa Arab. InsyaAllah waktu yang terdekat ni kita akan adakan beberapa program lah. Antaranya program intensif bahasa Arab untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dan STAM. Dan juga kita akan waktu terdekat ni iaitu program yang kita buka untuk orang awam. Kita panggil dengan Daurah Lughat Arabiyah li Fahmil Quran. Kursus bahasa Arab untuk memahami Al-Quran yang kita buka untuk masyarakat orang awam, dan jangkaan kitanya iaitu bermula pada 22 Mac ni. 22 Mac ni kelas pertama akan bermula. Dibuka untuk berapa umur berapa? Sekarang ni peserta ada lebih kurang 80 orang sampai 60 tahun umur. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bangunan Pusat Bahasa Arab Terengganu di Pusat Bahasa Arab Terengganu Ladang Tok Pelam, Jalan Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Tambah Muhammad Zaini, kerjasama antara Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Cawangan Malaysia WAAGM turut diadakan dalam memastikan kelangsungan pusat tersebut. Sebelum ini, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudin Mukhtar serta rombongan kerajaan negeri bertemu Duta Besar Mesir Salah Muhyiddin El-Wasimidi di kedutaan negara itu di Kuala Lumpur bagi membincangkan Pusat Bahasa Arab Markas Lughah. Pusat Bahasa Arab ini akan Bahasa Arab pertama milik Kerajaan Terengganu yang bernilai sekitar RM1.5 juta mula beroperasi 2 minggu lalu. Pengarah Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Asy-Syarif Darul Iman, Muhammad Zaini Muhammad Nur berkata, institusi di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JIHAD itu amat penting dalam meningkatkan kemahiran pelajar berbahasa Arab. InsyaAllah waktu ini kita akan adakan beberapa program lah. Antaranya program intensif bahasa Arab untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dan STAM. Dan juga kita akan waktu terdekat ni iaitu Daurah Lughat Arabiyah li Fahmil Quran. Kursus bahasa Arab untuk memahami Al-Quran yang kita buka untuk masyarakat orang awam, dan jangkaan kitanya iaitu bermula pada 22 Mac ni. 22 Mac ni kelas pertama akan bermula. Dibuka untuk berapa umur berapa? Sekarang ni peserta ada lebih kurang 80 orang. Pusat Bahasa Arab pertama milik Kerajaan Terengganu yang bernilai sekitar RM1.5 juta mula beroperasi 2 minggu lalu. Pengarah Pusat Bahasa Arab Al-Azhar Asy-Syarif Darul Iman, Muhammad Zaini Muhammad Nur berkata, institusi di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JIHAD itu amat penting dalam meningkatkan kemahiran pelajar berbahasa Arab. InsyaAllah waktu yang terdekat ni kita akan adakan beberapa program lah. Antaranya program intensif bahasa Arab untuk pelajar-pelajar lepasan SPM dan STAM. Dan juga kita akan waktu terdekat ni iaitu program yang kita buka untuk orang awam. Kita panggil dengan Daurah Lughat Arabiyah li Fahmil Quran. Kursus bahasa Arab untuk memahami Al-Quran yang kita buka untuk masyarakat orang awam, dan jangkaan kitanya iaitu bermula pada 22 Mac ni. 22 Mac ni kelas pertama akan bermula. Dibuka untuk berapa
akan ditempatkan pelajar-pelajar lepasan STAM sejia tinggi
Jangan awak pelik dia buat tu. Jadi dah, Sat. Hello? Jadi dah ni. Dengar tak? Dengar dah. Comel dah. Okey. 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 Lepas tu, maaf banyak ni sedang link mana guna? apa Sat? Link mana guna? Link atau yang kedua tu. Okey. Ini adalah dah ni. Okey, lah. Sekejap Sat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita janjilah. Pada malam ini pusat pengembangan ilmu, mungkin ramai orang yang tidak kenal nama pusat pengembangan ilmu ni. Pusat pengembangan ilmu ni pusat bahasa Arab negeri Terengganu. Bangunan dia di Ladang, sebelah dengan Masjid Ladang. Dengan sebelah Masjid Ladang, bawah bangunan persegi indah warna hijau tu pusat bahasa Arab lah. Tu pusat bahasa Arab Kerajaan Negeri Terengganu. Yang ditubuhkan pada awal 2020. Alhamdulillah, pada malam ini bersempena dengan peristiwa besar, peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pusat pengembangan ilmu di bawah Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu menganjurkan sebuah ceramah khas berkaitan dengan peristiwa ini daripada guru mulia, guru kita Al-Fadhil Ustaz Zaini bin Muhammad Nur, insya-Allah pada malam ini. Mungkin kita cuti belaka tau. Malam tu kita cuti belaka. Bila orang tanya Isra Mi'raj, tahu cuti Isra Mi'raj. Tapi bila orang tanya apa itu Isra Mi'raj, mungkin ramai lagi yang tidak boleh jawab apa itu Isra Mi'raj. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita dengar sedikit perkongsi yang ilmiah daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaini berkenaan dengan Isra Mi'raj. Tanpa memanjangkan kalam, fadlan mashkura. Sila Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara? Boleh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Qala Allah Ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah bersama dengan saya sekejap dalam majlis ilmu berkait dengan tajuk yang telah dimaklum sebentar tadi oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Asbahani, iaitu berkait dengan Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini
adalah peristiwa yang sentiasa melekat dalam jiwa umat semenjak daripada dulu sampai sekarang. Tahun demi tahun orang berbincang tentang Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa luar biasa yang besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala rakam. Isra' dan Mi'raj ini Allah taala rakam sendiri dalam Quran. Kalau peristiwa Isra' Allah taala rakam dalam Suratul Isra' ayat pertama yang saya baca dalam muqaddimah tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, Tuhan yang telah mengisrakan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini alladzi barakna hawlahu, kami berkatinya, linuriyahu min ayatina, tujuan daripada Isra' ini ialah untuk menayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat Suratul Isra' ini, ayat yang pertama ini, Allah Ta'ala memberi gambaran, menegaskan bahawa memang berlaku sungguh peristiwa Isra', memusafirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu dalam waktu yang singkat di waktu malam itu. Jasadan wa ruhan wa yaqazatan. Jasad, ruh dan secara sedar, secara jaga. Bukan dengan roh sahaja, tetapi dengan ruh, dengan jasad dan yaqazah, dengan secara sedar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkait dengan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala gambarkan berkait dengan Mi'raj ini dalam suratul Najmi ayat 1 sampai 19, ayat 1 sampai 18. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai kepada ayat yang ke-18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya Rasulullah telah melihat tanda-tanda agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah simpulkan peristiwa Mi'raj itu dalam 18 ayat di suratul Najmi. Dalam surah Isra' ini Allah Ta'ala mula dengan subhana. Allah Ta'ala mula dengan subhana. Kenapa? Subhanalladzi. Kerana subhana itu maknanya maha suci Allah. Apa makna maha suci? Kita menafikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebarang sifat kekurangan, dan kita menegakkan untuk Allah itu semua sifat kamalat, semua sifat jamalat, kamal dan jamal milik Allah Ta'ala. Cantik, hebat, kuat milik Allah. Allah Ta'ala maha kuat. Allah Ta'ala maha berkuasa. Kita menafikan. Lalu kita menyebut subhana. Kami menafikan sifat kekurangan bagi Allah. Dan kami menetapkan bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa untuk melakukan Isra' kepada hambanya. Lailan di waktu malam. Waktu malam itu, ulama mufassirin kita, ahli tafsir kita buat kajian. Kenapa Allah Ta'ala guna lafaz lailan? Kerana lailan itu dengan lafaz nakirah itu menunjukkan bahawa sesungguhnya kerja Isra' itu berlaku bukan keseluruhan malam, bukan sepanjang malam, tetapi sebahagian malam. Kalau kita bahagikan malam itu kepada 3, mungkin kita kata 1/3 malam berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj dari Masjidil Haram tu.
Kalau perjalanan biasa, musafir biasa, musafir biasa itu mengambil masa 40 malam daripada Mekah, dari Masjidil Haram nak tuju ke Palestin, Masjidil Aqsa itu. Kalau musafir biasa dengan kenderaan biasa darat ini mengambil masa dahulu, mengambil masa 40 malam. Tetapi dengan kuasa Allah, kerana kita telah menafikan kekurangan daripada Allah dengan sebutan Subhanalladzi, kita menyatakan Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Kuat, Maha Berkuasa, mampu melakukan sebahagian daripada malam. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Najmi menggambarkan Mi'raj ini, Allah Taala menggunakan suratul Najmi, surah bintang, surah cakrawala. Kerana apa? Kerana peristiwa itu berlaku di alam sana, di alam tinggi, di alam yang lebih, bukan di alam dunia tetapi di alam yang tinggi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dibuktikan oleh Al-Quran, disahkan oleh Al-Quran, dan bukan satu cerita-cerita dongeng begitu. Dan banyak riwayat-riwayat daripada hadis Nabi SAW menggambarkan berlaku sungguh peristiwa Isra' Mi'raj, peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku kepada Nabi SAW ini sungguh-sungguh berlaku. Sehingga kan ulama kita sebut, antaranya seorang ulama yang terkenal yang karang satu buku nama Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Qadhi Iyad kata, kalau kita telusuri hadis-hadis yang berkait dengan Isra' dan Mi'raj ini, maka hadis yang paling sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunani, Al-Imam Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik. Panjang sangat hadis itu, dan itulah hadis yang paling sahih, yang paling tepat, yang paling detail berhubung dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang saya sebut tadi. Hadis riwayat Thabit Al-Bunani daripada Anas bin Malik menceritakan dengan panjang lebar peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada malam ini tidak berhasrat untuk menghurainya dengan lebih panjang. Berkaitan dengan hadis itu, tuan-tuan boleh mengambil faedah daripada siri-siri ceramah yang telah disampaikan oleh para masyayikh, para ustaz-ustaz, para ilmuwan kita di Malaysia ni, melihat sendiri, mendengar sendiri perincian-perincian yang telah mereka huraikan berkait dengan hadis itu. Saya akan cerita sedikit saja malam ini, perkongsian sedikit saja. Kalau ada peluang di masa akan datang, kita akan berkongsi lagi apakah sebenarnya yang berlaku dan apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik. Soalan yang pertama, bilakah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj? Orang tanya ni, bila berlaku ni? Sebab bila sebut saja, masuk saja bulan Rejab, lalu kita pun sambut Isra' Mi'raj. Hasil daripada penelitian kami, penelitian kita, sedikit telaah kita dapati bahawa subhanallah, ulama buat kajian. Ulama kita ni dia tak duduk saja-saja, dia buat kajian. Hasil daripada kajian mereka menyatakan berbeza pandangan ulama ni. Banyak sangat pandangan ulama berkait dengan bilakah berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam catatan tersebut sampai 12 pendapat di kalangan ulama. 12 pendapat. Kita ambil yang besar-besar saja malam ni. Pendapat yang besar menyatakan, ada dua pendapat yang besar. Yang pertama kata berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabalkan menjadi rasul. Dilantik menjadi rasul, ataupun istilah dalam sirahnya dipanggil qabla al-bi'sah. Qabla al-bi'sah ni maknanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah itu dilantik menjadi nabi. Muhammad yang bernama Muhammad bin Abdullah itu sebelum dia dilantik nabi dipanggil qabla al-bi'sah.
Ada kajian daripada ulama kata Isra' Mi'raj itu berlaku sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Itu pendapat yang pertama. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat ialah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah selepas Nabi dilantik menjadi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi. Kalau selepas Rasulullah ni, Muhammad bin Abdullah ni dilantik menjadi Nabi ni, kita gunakan istilah, ulama-ulama kita menggunakan istilah ba'dal bi'thah, selepas dibangkit menjadi Nabi. Selepas dibangkitkan menjadi Nabi ni, pandangan ulama ni ada 12. Ada 12 pandangan. Yang mereka kumpul, mereka kajian dan mereka bersepakat menyatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Muhammad bin Abdullah itu dilantik jadi nabi, sebelum berlakunya peristiwa besar kepada Rasulullah, iaitu sebelum berlakunya hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata sebelum Rasulullah berhijrah, setahun sebelum berlaku Isra' Mi'raj. Ada yang kata selepas sebelum hijrah 18 bulan. 18 bulan sebelum hijrah berlaku Isra' dan Mi'raj. Ada yang kata sebelum hijrah itu setahun 3 bulan. Setahun 3 bulan lepas pada sebelum hijrah itu berlaku Isra' Mi'raj kepada Rasulullah. Ada yang kata berlaku peristiwa hijrah kepada Rasulullah itu sebelum 6 bulan. Ada yang kata sebelum Rasulullah hijrah itu berlaku Isra' Mi'raj setahun 5 bulan. Banyak pendapat sehingga sampai 12 pendapat. Kita mengambil pendapat yang diamalkan oleh orang kita sekarang ni, iaitu berlakunya peristiwa hijrah, peristiwa Isra' Mi'raj kepada Rasulullah ini ialah sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Ya, kita ambil pendapat yang kata setahun sebelum hijrah. Tadi kata 18 bulan, tadi kata ada kata setahun 3 bulan, tadi kata ada 6 bulan, setahun, tadi kata ada setahun 5 bulan. Kita tinggalkan yang tu. Kita ambil yang atas sekali tu, berlaku Isra' dan Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah ni ada 3 pendapat pula. Bila pula tarikh yang tepat ni? Ada 3 pendapat. Ada 3 pula. Rajin ulama kita. Kita je tak ada masanya buat kajian. Ulama kita kajian kita Facebook je. Facebook. Ulama tidak. Gali kitab, gali hadis, gali Quran, buat kajian. Yang pertama menyatakan berlakunya Isra' Mi'raj pada malam 27 Rabiul Awal. Setahun sebelum hijrah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menyatakan bahawa berlakunya Isra' Mi'raj ini kepada baginda Nabi SAW pada malam 27 Rabiul Awal. 27 Rabiul Awal. Pendapat ini didokong oleh Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi kita. Satu. Pendapat yang kedua menyatakan berlaku pada malam 27 Rejab. Ni. 27 Rejab. Yang kita buat baru ni lah. Kemarin tu, 27 Rejab. Itu pendapat daripada Imam Ibnu Katsir. Rupanya kita beramal dengan pendapat Imam Ibnu Katsir. Kita sambut Isra' Mi'raj di Malaysia ni, rupa-rupanya tengok, itu adalah pendapat Imam Ibnu Katsir. Kalau nak pakai pendapat Imam Nawawi 27 Rejab, 27 Rabiul Awal. Ini kita ambil pendapat Imam Ibnu Katsir yang menyebabkan kita sambut Isra' dan Mi'raj di bumi Malaysia kita ini pada 27 Rejab. Ada satu lagi pendapat Imam Ibnu Rajab dan Imam Qurtubi menyatakan berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah pada malam 27 Ramadan. 27 Ramadan. Jadi
terbuka sikit minda kita. Terbuka sikit. Oh, begini. Ada kata 27 Rejab, ada kata 27 Ramadan, ada kata 27 Rabiul Awal. Jangan balah. Jangan balah. Yang penting sambut Isra' Mi'raj. Okay? Jelas kepada kita bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj kepada Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang warga maya sekalian. Mari bersama saya sekejap untuk kita tengok soalannya ialah kenapa berlaku Isra' dan Mi'raj kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa berlaku? Kenapa Allah Taala buat peristiwa ini? Peristiwa pelik ni, peristiwa mukjizat ini. Mukjizat maknanya peristiwa pelik luar biasa yang tidak boleh difikir oleh akal ni. Kenapa ni? Yang menyebabkan orang-orang di Mekah tu pening kepala apabila Rasulullah cerita berlaku peristiwa pelik kepada dia. Orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah itu rasa tak masuk akal ni. Tak masuk akal ni. Apa yang dicerita oleh Muhammad ni tak masuk akal ni. Lalu mereka datang kepada Abu Bakar. Cerita, tanya pendapat Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni sahabat Nabi yang akrab, yang rapat dengan Nabi. Wahai Abu Bakar, apa pandanganmu tentang kisah-kisah dongeng yang dicerita oleh Muhammad ini? Kata mereka. Abu Bakar jawab, in qalahu huwa laqad sadaq. In qalahu huwa laqad sadaq. Kata Abu Bakar, kalau sekiranya itu yang diceritakan oleh Muhammad, laqad sadaq, sesungguh dia adalah jujur dan benar. Memang betul. Tidak tipu. Kalau sekiranya itu datang daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaq. In qalahu huwa laqad sadaq. Kalau sekiranya Muhammad yang kata itu, benar Muhammad ini. Tidak dusta dia. Lepas daripada peristiwa itulah Abu Bakar diberi gelaran Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, apa makna Siddiq? Yang membenarkan semua yang datang daripada Nabi. Yang membenarkan, yang tidak ragu-ragu yang datang daripada Nabi, perbuatan ke, ucapan ke, tingkah laku ke, lahir saja daripada Nabi, sadaq, benar, betul. Maka digelar Abu Bakar itu As-Siddiq, yang membenarkan, orang yang membenarkan apa yang datang daripada Nabi SAW. Itu menyebabkan, oleh kerana saya cerita tadi peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa, maka ada orang tak boleh terima. Ada orang yang fi qulubihim marad, orang-orang yang dalam hatinya sampai sekarang pun, zaman sekarang pun, orang-orang yang fi qulubihim marad itu, yang ada penyakit dalam hatinya, mereka tidak boleh menerima peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku pada Nabi SAW. Sama ada mereka kafir ataupun mereka munafik, maka kita orang Islam mesti menjadi Abu Bakar di zaman ini. Kita ni orang Islam ni. Orang Islam akhir zaman ini, kita mesti melahirkan kita, keturunan kita, zuriat kita, generasi Abu Bakar. Kita mengabu bakarkan generasi kita, mengsedikkan generasi ini, mengsedikkan anak beranak kita, anak isteri kita, anak-anak pelajar kita, rakyat kita, bangsa kita. Kita mesti mengabu bakarkan mereka, mengsedikkan mereka, dengan makna menyatakan benar semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar semua. Islam liberal ni masuk ni, cocoh-cocoh ni. Mereka sedang mencocoh ni umat Islam ni supaya ragu-ragu dengan Islam ni, supaya tak terima Islam ni, supaya Allahu Akbar, mereka mengatakan benda yang tidak boleh dijangkau oleh akal kena tolak ni. Aqlaniyin, yang terima benda-benda yang berakal saja, yang diterima oleh akal saja mereka terima. Yang tidak boleh dicapai oleh akal mereka tolak. Mereka tidak mampu menjadi siddiqiyin,
mereka tidak mampu menjadi Abu Bakar. Apabila orang tanya tentang peristiwa pelik yang diceritakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Quraisy, musyrikin kepada orang Mekah, Abu Bakar menyatakan, in qalahu huwa laqad sadaq. Kalau sekiranya dia yang berkata, yakni Muhammad yang berkata begitu, pasti benar. Dan kita mesti usaha sungguh-sungguh untuk melahirkan generasi kita ini yang menjadi generasi yang membenarkan semua yang datang daripada Nabi SAW. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Kerana musuh Islam bekerja siang malam untuk ghazwul fikri. Mereka sudah tewas zaman berzaman untuk menghancurkan umat Islam ini dengan ghazwul askari. Apa makna ghazwul askari? Sejarah perang salib membuktikan begitu. Dalam perang salib mereka tewas ketika Islam berdepan dengan kuasa Eropah. Dalam banyak siri peperangan salibiyah, peperangan salib, mereka tewas dan kalah. Peperangan-peperangan itu kita panggil ghazwul askari. Peperangan dalam bentuk ketenteraan ni. Islam sentiasa menang. Banyak sejarah kita baca. Akhir sekali mereka buat keputusan bagaimana untuk hancurkan umat ini. Mereka keluar satu kaedah yang mereka sepakat zaman berzaman, iaitu al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Serang pemikiran orang Islam ni. Yang pertama sekali mereka lancar satu agenda yang besar, iaitu agenda sekularisme. Sekularkan orang Islam ni. Menyatakan agama itu agama, mengasingkan agama daripada kehidupan manusia. Mengasingkan agama daripada kehidupan manusia. Mengosongkan jiwa manusia daripada agama. Itu matlamat sebenar sekular. Dengan macam-macam agenda, antaranya ialah memberi keraguan, menanam benih-benih racun-racun, menabur racun-racun keraguan kepada umat Islam, supaya orang Islam ini ragu-ragu dengan Islamnya, was-was dengan Islamnya, menerima Islam ini sebahagian-sebahagian, dan menolak kalau sekiranya apa yang datang daripada Islam itu tidak sesuai dengan akalnya, mereka tolak. Yang tidak sesuai dengan seleranya, mereka tolak. Akhir sekali mereka menjadi orang yang berpegang kepada Islam ni tak tahu punca, tidak ada pendirian. Ini kena berhati-hati. Yang saya nak ulang sekali lagi, kita mesti berusaha siang dan malam, gandeng tenaga, supaya kita boleh melahirkan seramai mana Abu Bakar dalam umat ini, yang kita gelar sebagai agenda mengabu bakarkan umat, ataupun agenda mensedikkan umat ini, menjadikan umat ini membenarkan semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, kita sambung sikit lagi. Saya tanya satu soalan tadi, mengapa berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tiga sebab. Mungkin malam ni kita berkisar di tiga sebab ini saja. Dalam kita berkisar di dalam tajuk kenapa Rasulullah diisrakan. Yang pertama ialah, saya ambil ini pendapat daripada seorang tokoh ataupun ulama Islam daripada benua India. Dia orang India, tetapi ditulis kitab, buku, karya dalam bahasa Arab. Tidak asing lagi bagi kita. Al-Imam Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, dalam kitabnya As-Siratun Nabawiyah, dicatat Imam Hasan Nadawi ni, Abul Hasan Ali Nadawi ni orang India. Tetapi walaupun India tu menulis kitab dalam bahasa Arab, rupanya tak syarat untuk pandai Arab ni orang Arab. Tidak syarat untuk pandai bahasa Arab ni orang Arab. Jadi orang yang bukan Arab pun boleh mahir bahasa Arab dan boleh tulis kitab pun. Satu buku dia yang paling menonjol, bestseller kita panggil, dunia Arab tergempar. Terkejut dunia Arab dengan buku kemunculan satu kitab ataupun buku yang ditulis oleh Al-Imam Abul Hasan Ali Nadawi Al-Marhum, telah meninggal dunia. Pernah datang ke Malaysia ni.
pernah datang ke Malaysia dan pernah datang ke Terengganu tahun 80-an. Pada tahun 80-an, saya masih ingat lagi, Syekh Abdul Hassan Ali Nadawi pernah menyampaikan satu ucapan yang hebat di Masjid Rusila, dan ucapan itu diterjemah oleh kalau tak silap Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Abdul Hassan Ali Nadawi di Masjid Rusila dia pernah berucap tahun 80-an. Saya nak cerita hebatnya dia ni, satu karya dia yang menjadi bestseller, menggemparkan dunia Arab apabila dia tulis buku Maza khasiral alam bi inhitatil muslimin. Menarik sangat buku ni. Telah diterjemah kepada 8 bahasa dunia. 8 bahasa dunia terjemah kitab dia ni, buku dia ni. Boleh beli. Anak-anak muda kita, hadirin hadirat, boleh beli, boleh cari buku ni. Apakah kerugian dunia dengan sebab kemunduran Islam? Menarik tajuk buku tu. Maza khasiral alam, apakah ruginya dunia ini bi'inhatatil muslimin, dengan sebab mundurnya orang Islam. Apabila orang Islam mundur, sebenarnya dunia rugi. Dunia rugi kalau sekiranya Islam mundur. Begitu. Baca buku tu. Macam mana kupasan dia yang menyebabkan terbuka mata, terbeliak mata orang Arab bila tengok ulama daripada India ni menulis dengan fikiran yang bernas dan tajam. Berbalik kepada yang kita nak sebut malam ni, iaitu Imam Abdul Hassan Ali An-Nadawi. Dia kata ada 3 sebab Allah Ta'ala menjadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang pertama, dhiyafah karimah min Allah. Dhiyafah karimah, penghormatan, kunjung hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala. Rasulullah dijadikan tamu istimewa. Dhiyafah karimah, tamu istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu istimewa ni undangan khas. Undangan khas. Undangan khas. Yang pertama. Yang kedua, tasliyah. Dijadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini sebagai tasliyah. Apa makna tasliyah? Tasliyah ni maknanya memberi hiburan kepada Nabi. Memberi hiburan. Kita fikir kenapa Allah Ta'ala nak beri hiburan? Hiburan ni maksud apa? Untuk menyukakan hati. Untuk menenangkan hati Nabi. Untuk menghappykan, membahagiakan hati Nabi. Kerana apa ni? Seolah-olah Rasulullah ni tidak bahagia ni. Rasulullah tidak happy ni. Kenapa? Memang betul. Kerana 2 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sirah, ulama sejarah kata peristiwa itu ialah dalam sejarah dipanggil Amul Huzni, tahun duka cita. Apa maksud tahun duka cita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan 2 insan yang baginda sangat-sangat sayang. Yang pertama kehilangan pak saudaranya Abu Talib, dan yang kedua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan isteri yang tersayang, iaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Hilang dua orang ini, 2 orang figura ataupun tokoh yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hilang, maksudnya meninggal dunia, wafat. Abu Talib wafat 3 bulan selepas itu, setengah kata 3 hari selepas itu, tetapi kita mengambil pendapat yang kata 3 bulan selepas itu wafat pula Khadijah radhiyallahu anha, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Bila dia sedih itu, dalam kitab ataupun buku-buku sejarah ini, kitab-kitab sirah ini, ulama tulis di itu Amul Huzni, tahun duka cita. Duka cita kenapa? Kerana wafatnya, meninggal dunianya 2 orang yang baginda sayang ini. Jadi bagaimana nak hiburkan hati ini? Nak hiburkan hati ini mesti dimusafirkan Rasulullah. Memang betul begitu, kita yang susah hati, melanconglah, beli tiket lah, terbang ke Mekah ke mana ke. Susah hati, derita,
susah hati, gondah gulana, cari duit sikit, beli tiket, terbang, melancung. Itu sunnah yang dibuat, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi hiburan, menggembirakan, mentasliahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedih-sedih jangan duduk kampung. Keluar daripada kampung. Sedih sangat, keluar daripada kampung. Tinggal Terengganu sekejap, pergi kat lain. Happy pula, balik pula Terengganu. Kalau sedih-sedih bersebek di Terengganu, bersebek maknanya dak pergi mana-mana, duduk Terengganu tu duduk pada meeting tu dak jadi. Kena ada mengadjust, keluar berjalan-jalan bersia-sia sekejap. Dan yang ketiga ialah untuk ta'widan amma laqiyahu fi Taif, untuk bayar cash penderitaan yang Nabi SAW terima di Taif. Nanti kita akan sebut peristiwa yang sangat menyedihkan berlaku di Taif kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala nak ganjari Nabi SAW dengan penderitaan yang ditanggung di Taif itu. Allah Ta'ala beri anugerah besar kepadanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini kata Abu Hasan Al-Nandawi, 3 sebab kenapa Allah Ta'ala memilih Rasulullah untuk mengisra'kan Nabi SAW. Pertama, memilih Rasulullah menjadi tamu istimewa. Yang kedua, memberi hiburan kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga, memberi ganjaran, membalas, memberi nikmat-nikmat yang besar terhadap penderitaan yang ditanggung oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sebelum berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ada 4 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW. Ada 4 peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi SAW yang menyebabkan Allah Ta'ala nak beri hiburan kepada dia. Dalam ayat tadi saya kata Allah Ta'ala nak beri hiburan kepada Nabi. Kenapa hiburan? Kerana berlaku peristiwa besar yang menyebabkan Rasulullah SAW menderita. Peristiwa yang pertama ialah penentangan yang sangat dahsyat daripada musyrikin Quraisy Mekah. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy menentang dakwah Rasul ini secara terang-terangan. Menentang sungguh. Apabila kemuncak kepada penentangan itu ialah apabila 2 orang tokoh Mekah memeluk Islam. Hamzah masuk Islam. Hamzah ini pahlawan Quraisy, orang hebat Mekah. Yang kedua, Saidina Umar masuk Islam. Saidina Hamzah masuk Islam, Saidina Umar masuk Islam, tamparan hebat kepada orang Quraisy. Tambah lagi, Raja Najasyi menerima rombongan daripada Mekah. Golongan orang-orang Islam yang tertindas itu, mereka musafir berhijrah ke Habasyah. Mereka disambut baik oleh Najasyi. Itu membengangkan orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy. Dan tambah lagi Bani Hashim, keturunan Nabi SAW ini sangat-sangat membela Nabi SAW. Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, Raja Najasyi menyokong, Bani Hashim menyokong. 4 perkara ini menyebabkan orang Quraisy kabut, tertekan, dan mereka akhirnya memulau Rasulullah SAW dan Bani Hashim selama 3 tahun dalam peristiwa Al-Muqata'ah, boykot musyrikin Quraisy Mekah ni, penderhaka Mekah ni, musyrikin Quraisy ni memboykot Bani Hashim dan Rasulullah serta pengikut sahabat Nabi SAW diboykot selama 3 tahun. Sekat bekalan makanan, sekat bekalan
minuman, sekat pakaian, sekat perniagaan, sekat boikot, yang menyebabkan selepas daripada itu Abu Talib sakit, Khadijah sakit. Peristiwa wafatnya berdua ini, dua orang ini, Khadijah dan Abu Talib ini adalah kesan daripada penderitaan yang mereka tanggung dalam peristiwa boikot 3 tahun itu. Ini dicatat oleh ulama sejarah. Khadijah dengan penderitaan yang mereka alami selama 3 tahun di boikot itu, demikian juga dengan Abu Talib membawa kepada sakit dan menyebabkan mereka berdua ini meninggal dunia. Itu penderitaan yang datang yang menimpa Nabi SAW ialah penentangan yang sekeras-kerasnya daripada orang-orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Peristiwa kedua yang saya kata peristiwa besar yang kedua itu yang berlaku kepada Nabi ialah kewafatan Abu Talib. Abu Talib yang menjadi orang yang membela Nabi SAW, membela Nabi SAW, sehingga kan 25 orang Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal, yang diketuai juga oleh Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal sendiri, dan bersama dengan 25 orang lagi datang berjumpa dengan Abu Talib, minta supaya Abu Talib tidak membela Nabi SAW. Tidak bela Nabi. Mereka kata, ya Abu Talib, inna bna akhika qad sabba alihatana wa abadinana wa saffaha ahlamana wa dhallala aba'ana. Wahai Abu Talib, anak saudaramu ini Muhammad ni qad sabba alihatana, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Wahai Abu Talib, anak saudaramu ni Muhammad ni telah menghina Tuhan kita. Wa abadinana, telah mengaibkan, memalukan agama kita. Wasaffaha ahlamana, telah membodohkan impian-impian kita. Wa dhallala aba'ana, Muhammad ni juga telah menyesatkan keturunan kita. Wahai Abu Talib, jangan bela dia, serah dia kepada kami mahu bunuh dia. Wahai Abu Talib. Begitu. Datang kali pertama, Abu Talib talak, tak terima. Datang lagi kali kedua, talak lagi. Datang lagi kali ketiga, talak lagi. Dengan makna Abu Talib menyokong terus Nabi SAW. Sayang sungguh dia kepada Nabi dan menyebabkan Rasulullah SAW pun sayang kepadanya. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Abu Talib ini tidak beriman. Tidak beriman. Kerana Rasulullah SAW dalam peristiwa Abu Talib hampir-hampir meninggal dunia, dalam keadaan hampir-hampir meninggal dunia, Rasulullah SAW datang ziarah Abu Talib. Dalam ziarah itu bukan saja Rasulullah yang pergi, keturunan-keturunan dia juga pergi, Abu Jahal juga pergi, rombongan lain pun juga pergi. Dia menyatakan bahawa Rasulullah menyatakan, Ai am ni wahai pak saudara, qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu laka biha indallah. Wahai pak saudara yang aku sayang, ai ammi, wahai pak saudara yang aku sayang, qul la ilaha illallah, ucaplah la ilaha illallah kalimatan, kalimah ini, kalimah la ilaha illallah ini, ushhidu laka biha indallah, aku akan jadi saksi di hadapan Allah bahawa engkau ucap kalimah ini. Kalau Allah Ta'ala nak seksamu, wahai pak saudaraku, aku jadi saksi. Ushhidu laka biha indallah, aku jadi saksi bahawa wahai Allah jangan seksa Abu Talib kerana dia telah mengucap la ilaha illallah di hadapanku. Ushhidu laka biha indallah, ini ucapan Nabi SAW. Abu Jahal bila mendengar Nabi SAW ucap ini kepada Abu Talib, lalu Abu Jahal kata, ya Abu Talib, atarghab an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, engkau nak tinggalkah agama Abdul Muttalib ni? Allah, tengok tu, ajak lagi, camping lagi Abu Talib ni supaya tidak menerima ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali dalam riwayat sebut beberapa kali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kata, ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu laka biha indallah. Ulang lagi, ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu laka biha indallah. Lalu Allah Ta'ala melihat Rasulullah ulang acap kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suratul Qasas ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayat kepada orang yang engkau sayang, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Ta'ala akan memberi hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Bila turun ayat ini, fahamlah Nabi SAW, dia tidak perlu lagi ulang-ulang, ay ammi qul la ilaha illallah kalimatan ushhidu laka biha indallah. Wafat Abu Talib, menderita Nabi SAW, kerana Abu Talib seorang yang sangat melindungi Nabi SAW. Yang kedua, wafat Khadijah. Kenapa Rasulullah sedih apabila Khadijah wafat? Kita tahu bahawa istimewa sangat Khadijah ni, sehingga kan riwayat sebut banyak Nabi SAW sentiasa cerita tentang Khadijah. Sentiasa meniti di bibirnya pujian-pujiannya kepada Khadijah. Sehingga sahabat kata, acap kali Rasulullah puji Khadijah ni, sahabat tanya, kenapa puji Khadijah wahai Rasulullah? Rasulullah kata, inni ruziktu hubbaha. Aku diberi rezeki sayang kepadanya. Allah Ta'ala rezekikan kepadaku, campakkan rezeki kepada hatiku, rasa sayang yang teramat tinggi aku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sangat sayang baginda Nabi kepada Khadijah. Kerana Khadijah ini ialah isteri Nabi, baginda Nabi SAW yang pertama. Awal zaujatin Nabi. Nabi diramai isteri. Yang pertama, Khadijah. Khadijah ini juga adalah ibu kepada semua anak Nabi kecuali Ibrahim. Ibrahim, ibunya Maria. Yang lain daripada itu, anak Nabi ada berapa orang? Kira sendiri, lelaki berapa, perempuan belaka, semua lahir daripada Khadijah. Lahir daripada rahim Khadijah. Isteri-isteri yang lain tidak ada anak. Khadijah ada. Khadijah ini jadi istimewa kerana dialah yang sempat hidup dengan Rasulullah qabla al-bi'sah, sebelum Rasulullah SAW dibangkit menjadi Nabi. Khadijah inilah yang membantu Nabi semua. Khadijah inilah melindungi Nabi, memberi semangat kepada Nabi dan memberi bekalan yang cukup kepada Nabi SAW dalam peristiwa Nabi berkhulwah di Gua Hira. Panjang peristiwa khulwah Nabi SAW di Gua Hira. Bekalan-bekalan itu disediakan oleh siapa? Khadijah. Orang yang pertama membenarkan Nabi, membenarkan wahyu yang diturun kepada, yang Allah Ta'ala turun kepada Rasulullah, siapa orang yang pertama membenarkannya? Khadijah. Orang yang pertama beriman dengan Nabi siapa? Khadijah. Orang yang pertama mengambil wuduk siapa? Khadijah. Orang yang pertama sembahyang siapa? Khadijah. Orang yang bersama jatuh bangun dengan Rasulullah siapa? Khadijah. Sehingga kan Nabi SAW sebut, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'il alamin arba'. Khairu nisa'il alamin arba'. Perempuan-perempuan atas dunia ni ada 4 orang yang hebat. 4 orang perempuan atas dunia ni hebat. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah isteri Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Khadijah yang ketiga. Dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Nabi, diiktiraf oleh Nabi. Dan Khadijah ini juga adalah
seorang yang pernah disampaikan salam. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi menyampaikan salam, dan salam itu disampaikan oleh Jibril kepada Jibril. Turun ke bumi berjumpa dengan Rasulullah, beritahu, wahai Muhammad, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada Khadijah. Dan Rasulullah SAW ini, apabila Khadijah meninggal dunia, dia sangat sedih. Dan di saat nak kebumikan Khadijah itu, siapa yang turun dalam liang lahat itu, dalam kubur itu? Rasulullah SAW turun sendiri dalam kubur itu, memasukkan jasad Sayyidatina Khadijah di dalam kubur, dan jasadnya bersemadi di perkuburan Ma'la sekarang ini. Ini adalah peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang menyebabkan Rasulullah sangat duka cita apabila Khadijah meninggal dunia, menyebabkan satu hari dalam peristiwa yang kita tahu, Aisyah radhiyallahu anha dia sebut, ma ghirtu ala ahdin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu yang bersangatan kepada isteri-isteri Rasulullah, melainkan cemburuku kepada Khadijah. Kenapa Aisyah cemburu? Sebab meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, 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 Khadijah. Aisyah tak sebut Khadijah aja. Cemburu kawan tu. Cemburu kawan tu. Subhanallah. Lalu bila Rasulullah tengok Aisyah ni cemburu dia meninggi, menebal. Kalau ada isteri yang cemburu tu, tak pelik lah, Aisyah pun cemburu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, memujuk Aisyah, wahai Aisyah, jangan cemburu kepada Khadijah ni, kerana dialah qad amanat bi idza kafara biyan nas. Rasulullah kata, wahai Aisyah, ingat, qad amanat bi idza kafara biyan nas, dialah yang beriman kepadaku di saat seluruh orang mendustai aku. Ingat tu Aisyah, sayang dan kasihku menebal sangat pada Khadijah ni, kerana dia beriman kepadaku, dia percaya kepadaku di saat seluruh orang lain tidak mengingkari aku, kufur kepadaku. Wasaddaqatni id kadzdzabani an-nas, kata Rasulullah. Wasaddaqatni id kadzdzabani an-nas. Khadijah inilah yang telah membenarkan aku di saat seluruh orang mendustai aku. Khadijah kata benar, suaminya benar, Muhammad ini benar, Muhammad ini bukan dusta. Wawasatni bimaliha idh haramaniyan nas, dia telah membantuku dengan harta-hartanya di saat orang lain tidak memberi hartanya kepadaku. Wahai Khadijah, wahai Aisyah, ingat tu, di saat aku tidak punya harta, tidak punya apa-apa, dia telah menganugerahkan, menginfakkan seluruh hartanya untuk membela aku. Wahai Aisyah, ingat ni. Warazaqani Allahu waladaha azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa, dan dengannya sahajalah aku mempunyai anak, dan dengan isteri-isteri lain aku tidak punya anak. Wahai Aisyah, ingat ni, istimewa sangat Khadijah radhiyallahu anha kepadaku, dan menyebabkan dalam riwayat menyatakan Khadijah ini hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun, menyebabkan Rasulullah kata inni ruzaqtu hubbaha. Peristiwa pertama, sedihnya Rasulullah kerana penentangan yang sangat dahsyat orang Quraisy kepada baginda. Yang kedua, meninggalnya Abu Talib. Yang ketiga, wafatnya Khadijah. Dan yang keempat, peristiwa besar yang berlaku kepada Rasulullah, iaitu peristiwa penderitaan yang saya sebut tadi,
yang berlaku di Taif menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dipilih oleh Allah Taala untuk diisrakan dan dimi'rajkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ulama dahulu mereka bicara tentang Isra' Mi'raj ini 4 malam. Malam pertama, peristiwa-peristiwa sebelum. Kenapakah berlaku peristiwa Isra' sebelum itu? Belah dadanya, Jibril turun belah dadanya. Kemudian 4 perkara yang saya hurai tadi itu dengan detail. Peristiwa Taif tak hurai lagi dengan detail. Itu malam pertama. Malam kedua dihurai oleh ulama Isra' tu. Apa yang berlaku dalam Isra' tu. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu. Apa yang berlaku malam kedua. Malam ketiga, apa yang berlaku di Mi'raj. Itu malam ketiga. Malam keempat, pengajaran-pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. 4 malam. Jadi, kita baru malam pertama. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Malam kedua tahun depan. Malam ketiga tahun sekali lagi. Malam keempat tahun sekali lagi. Jadi 4 tahun. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqakumullahu ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil Guru Mulia Zaini di atas kuliah yang sangat penuh dengan isi untuk pengetahuan. Syekh Muhaimin kita komen Syekh Guna berhabis kuliah. Alhamdulillah. Siapa dia komen? Sekarang buat program ilmiah di page Pusat Pengembangan Ilmu untuk pengetahuan. Sekali lagi saya ulang, Pusat Pengembangan Ilmu ini beroperasi di bangunan Pusat Bahasa Arab Terengganu di Ladang. Alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zaini di atas perkongsian ilmiah berkaitan dengan Isra' walaupun kita berkaitan dengan Isra' Mi'raj banyak kaitan utama benda imam yang kita guna pada masa sekarang. Satu poin yang saya ulang sekali lagi sebut tadi, kita nak mengenerasikan generasi ini sebagai generasi Abu Bakar, generasi yang membenarkan apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tengok serangan ataupun gerakan untuk mewaswaskan Islam terhadap ajaran mereka sendiri itu sangat kuat dan hebat dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Moga-moga kita mengambil manfaat semangat daripada peristiwa ini, kita mengambil teladan daripada Badi Abu Bakar yang membenarkan segala apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Zaini yang merupakan timbalan pengaruh operasi Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu kerana sudi bersama kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam-malam ini. Wasallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.